rasa resah, gelisah dan resah apabila sehingga kini tidak ada lagi tanda-tanda untuk mereformasikan institusi asas negara. Rakyat masih lagi ternanti-nanti bilakah tindakan akan diambil terhadap Zeti dan juga Hakim Nazlan. Okey, rakyat tertanya-tanya bila tindakan nak diambil terhadap Zeti dan Hakim Nazlan. Saya nak bagi tahu ni pada kawan-kawan yang rapat jugalah. Banyak kawan-kawan mempersalahkan Datuk Seri Azalina, mempersalahkan pemimpin parti kita, kononnya pemimpin parti kita tidak tegas. Sebenarnya tuan-tuan, ramai yang tak tahu saudara, kepimpinan kita sedang membuat banyak benda yang kita tak boleh beritahu dengan orang. Kita tidak boleh memberitahu kepada orang apa yang pimpinan kita buat. Tapi percayalah, kepimpinan kita sudah pastilah tuan-tuan, kalau boleh tak nak membiarkan Datuk Seri Najib ni duduk dalam penjara walaupun 1 saat lagi. Dan saya bagi jaminan tuan-tuan, kalau adalah pemimpin kita berubah, saudara, saya sendiri akan tegur mereka. Tapi buat masa ni, saudara, mereka sedang berusaha bersungguh-sungguh. Tapi kena faham, contohnya, kita minta supaya AG bercuti. Tapi dia tak mau cuti, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Sepatutnya, dia pencen bulan 3 ni. Tapi dia tak nak cuti. Maka, suka tak suka, takkan nak tukar macam mana Mahathir menukar Tan Sri Apandi. Nanti akan jadi isu lain, saudara. Ini kita kena faham. Jadi kita terpaksa tunggu sampai bulan 3. Bila datang bulan 3, saudara, saya yakin Peguam Negara yang baru tidak akan lagi melindungi Hakim Nazlan Ghazali. Dan bila Hakim Nazlan Ghazali didakwa je di mahkamah, tuan-tuan, percayalah, paling busuk pun Datuk Seri Najib wajib diberikan apa dipanggil bail out. Wajib diberikan jaminan untuk keluar penjara. Sementara menunggu, dia ada 2 benda boleh jadi. Sebab Hakim Nazlan ini terang-terang ada conflict of interest. Dia dicadangkan oleh pihak SPRM, didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan kerana dia telah menghukum tidak bersandarkan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara. Dia gagal untuk declare dia punya conflict of interest. Dia sebagai orang yang terlibat dalam penubuhan SRC International, dia tak beritahu benda tu. Sehingga akhirnya 4 kali SPRM tanya, dia tak jawab, SPRM tunjukkan bukti, baru dia mengaku, tuan-tuan. Baru dia mengaku. Sebelum tu dia 4 kali ditanya, dia tak mengaku. Ni nak kena faham. Dan saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ambil peluang ini untuk jadi bapa keadilan Malaysia. Kenapa saya kata Anwar Ibrahim sepatutnya ambil peluang ini untuk menjadi bapa keadilan Malaysia? Sebab beliau juga mempunyai sejarah dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir. Dan zaman Datuk Seri Najib Tun Razak juga, kita lihat Datuk Najib pernah ceritakan, dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir ke Yayasan Perdana. Dia pernah beritahu saya sendiri, sampai-sampai Tan Sri Syafiee dah ada dekat dalam bilik Tun Dr. Mahathir. Dan Tun Dr. Mahathir mengarahkan, dia dah pencen Perdana Menteri ni, dia boleh arahkan Datuk Seri Najib lantik Tan Sri Syafiee untuk mengambil kes bagi mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes liwat yang kedua. Tuan-tuan tahulah siapa lawan Mahathir ni. Memang nasib dia biasa memang malang lah, macam Pak Allah kena. Kemudian mula-mula masa tu Najib ikut lagi, kan. Selepas dia tak ikut tu, dengan dia pun kena, tuan-tuan. Jadi dia ada pengalaman bagaimana dia dianiaya, dan kalaulah dia dapat berlaku adil kepada semua, termasuk bekas Perdana Menteri
Datuk Seri Najib Tun Razak, saya yakin tuan-tuan, saya yakin martabat dia sebagai bapa keadilan ini akan dapat dicapai, selaras dengan hasrat dia untuk melihat reformasi undang-undang dan institusi dalam negara ni. Kau kena bagi dulu dia punya dia kena apa ni. Dan satu-satunya cara yang sekarang ni saya nampak dalam laporan petugas khas, laporan petugas khas telah menyatakan bahawa pelantikan Ketua Hakim Negara yang pertama, tuan-tuan, pelantikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjun itu bukan daripada cadangan, daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ataupun Judicial Appointment Commission, JAC. Bukan lantikan JAC. Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya juga bukan lantikan JAC. Maknanya apa? Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak bukan lantikan JAC ketika itu. Maknanya pelantikan Richard Malanjun tidak sah. Pelantikan Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya ketika itu tidak sah. Maknanya Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya yang telah melantik Nazlan bagi menggantikan Hakim Saufi Razak yang dipilih oleh sistem mahkamah untuk mengadili kes Datuk Seri Najib, lepas minggu Hakim Mahkamah Besar Melaya itu telah menukarkan Nazlan ganti tempat dia. Pelantikan Nazlan itu pun tidak sah, tuan-tuan. Tidak sah. Jadi macam mana bila pelantikan itu bukan dibuat daripada JAC, boleh dikekalkan. Dan hari ini saya nak beritahu dengan saudara, kalau bawa macam hari ini, kes Datuk Seri Najib sudah dibawa ke Semakan Kehakiman. Hakim yang mengendalikan kes ini, tuan-tuan, sendiri bertanyakan macam mana Mahkamah Persekutuan boleh menolak permintaan Datuk Hisham Pokteh untuk menarik diri daripada menjadi peguam kepada Datuk Seri Najib bila mana beliau minta 3 bulan untuk prepare membaca dokumen-dokumen yang bertroli seperti mana yang diungkapkan oleh Tommy Thomas tidak dibenarkan. Sebabnya, saudara, kalau daripada ini pun boleh menunjukkan bahawa Ketua Hakim Negara tidak berlaku adil kepada Datuk Seri Najib. Tuan-tuan. Dan tindakan dia itu very, bak kata orang tu, tidak profesional. Kerana ianya termaktub, tuan-tuan. Undang-undang ini ada. Undang-undang yang menyatakan bahawa seorang peguam berhak untuk menarik diri daripada mewakili anak guamnya. Tapi Tengku Maimun boleh kata tidak ada undang-undang. Macam mana seorang Ketua Hakim Negara tak mahir bab undang-undang ni, tuan-tuan? Jadi dalam erti kata lain, saudara, bab tidak profesional itu pun dia dah gagal. Dia tidak menguasai undang-undang negara ni. Tetapi yang paling penting sekali, saudara, pendedahan Tommy Thomas membuktikan bahawa Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara hari ini, dilantik atas cadangan Tommy Thomas, bukan atas cadangan Judicial Appointment Commission ataupun JAC. Maknanya pelantikan Tengku Maimun adalah tidak sah. Dan setiap pelantikan dan setiap kes yang dikendalikan oleh Tengku Maimun yang dilantik secara tidak sah, akhirnya boleh dibawa balik ke Mahkamah
untuk mendapat semakan semula, tuan-tuan. Kan ini menjahanamkan negara. Itu sebab saya minta Datuk Seri Anwar Ibrahim kan ambil peluang ini untuk jadi bapa keadilan negara. Dengan memberikan keadilan kepada semua pihak termasuk bekas musuh politik dia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia kena berlaku adil kepada semua. Baru makam dia ni Allah Ta'ala akan angkat lagi. Dan perkara yang paling penting untuk dia buat ialah batalkan semua pelantikan-pelantikan yang tidak mengikut perlembagaan ini, yang tidak dilantik atas cadangan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Sepatutnya bila Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman mencadangkan nama Ketua Hakim Negara kepada Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir tak bersetuju, Tun Dr. Mahathir kena minta nama lain daripada Jack. Bukan minta daripada Tommy Thomas. Jadi tuan-tuan, semua jadi rosak. Dan semua boleh dihadapkan ke muka pengadilan balik bila pelantikan itu tidak sah, tuan-tuan. Jadi, kalau dah semua ni, lantikan pun lantikan daripada Tun Dr. Mahathir, musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, maka kalau betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersungguh soal nak melakukan apa yang dipanggil sebagai reformasi institusi dan undang-undang ini, perkara pertama ialah dengan membetulkan kaedah pelantikan daripada Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, Hakim-Hakim di Mahkamah Persekutuan, Hakim-Hakim di Mahkamah Rayuan, Hakim-Hakim di Mahkamah Tinggi. Ini semua kena melalui Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. We got to get back on track. Kena betul. Okey, ada lagi soalan lain?